Saudara, silakan duduk. 弟兄姐妹，请坐。 Kita akan bicara tentang pujian hanya bagi Allah. 我们今天要分享一个主题，就是我们的称颂是奉耶和华。 Saya ajak kita membaca dari Mazmur 34. 我们一起看我们的圣经，今天诗篇34篇。 Saya baca ayat 1 sampai 6 dulu. 传道会先读第1节到第6节。 Nanti di dalam khotbah saya akan mengutip semua ayat yang ada di pasal 34 ini. 接下去在分享神的话的时候，会继续分享接下去的几节经文。 Mazmur 34 dari Daud. Pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. 大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去就做这事。我要时时尊重耶和华，赞美他的话必藏在我口中。我的心必因耶和华夸耀，谦卑人听见就要喜乐。你们和我常称耶和华为大，以宠高居他的名。我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。凡仰望他的，便有光荣，他们的脸必不蒙羞。 Saudara, ada seorang muda Kristen bernama Budi Haryanto. 弟兄们，有一个基督徒叫做布利哈利安多， Anak pertama dari 5 bersaudara. 他是5兄弟中的老大， Ia dari keluarga yang sangat sederhana. 他是从一个很简单的一个家庭， Dia punya hobi bermain gitar. 他的一个爱好就是弹琴， Seorang anak muda yang rajin dan setia melayani Tuhan. 一个很勤劳侍奉的年轻人。 Dimanapun dia pergi menetap waktu dia pindah-pindah rumah, 无论他迁居到任何的一个地方， dia selalu melayani Tuhan. 他一直都会侍奉神。 Mulai dari hadir di komsel, 他就是来到教会的小组， melayani di sekolah minggu, 他也在主日学侍奉。 sampai kepada acara-acara ibadah seperti ini. 到一个礼拜会所的侍奉，他也到场。 Dia selalu pergi melayani ditemani oleh sepedanya. 他通常就会又骑了一个自行车。 Lalu dia tumbuh dewasa dan menikah dengan seorang wanita bernama Yani. 当他年长的时候，他跟一个叫约妮的姐妹们结婚。 Dikaruniakan seorang putra bernama Michael. 他们生了一个男儿，叫做 Michael， Seorang anak tuna rungu. 一个哑巴的孩子。 Saudara bisa bayangkan bagaimana membesarkan seorang anak tunarungu yang cacat. 你们试试想如何培养一个又聋又哑的一个孩子成长。 Kita tahu, kita kenal juga ada jemaat kita yang punya anak juga tunarungu. 我们知道我们的弟兄姐妹们其中也有聋哑的孩子的Dan kita tahu itu tidak mudah pasti. 我们知道不是一件很容易的事。 Membesarkan anak kita yang sehat dan normal aja itu butuh usaha keras. 我们培养我们一个正常健康的孩子都不容易， Bagaimana yang dipercayakan Tuhan dengan seorang anak yang disabilitas ini? 更何况我们神把一个有缺点的孩子生进给我们。 Budi sendiri mempunyai penyakit jantung 布迪自己他有心脏病， dan kondisinya tidak baik. 他自己的身体状况也不好。 Waktu penyakit Budi ini semakin parah, 当他的健康更退后的时候， dia dan istri harus berpisah. 他跟他的妻子要分开。 Budi harus diterapi di Temanggung.
他要在邓邦宫接训治疗。 Istrinya harus bekerja di Solo untuk menafkahi keluarganya, 他的妻子在所罗工作，要养家， untuk membiayai pengobatan suaminya. 要支付她丈夫的医疗费。 Kondisi Budi makin merosot, makin memburuk. 布迪自己的健康状况越来越后退。 2 minggu sebelum dia meninggal, 在去世前2个礼拜， tubuhnya sudah kurus kering. 他的身体已经很瘦弱。 Dan dia berpesan kepada Yani istrinya, 他吩咐他的妻子耶利， kalau saya dipanggil Tuhan, 如果我被神召， Tuhan akan peliharakan hidup kamu dan Michael. 神会养活你跟买葛的生活。 Akhirnya Budi meninggal waktu tanggal 12 April tahun 2000. 后来在4月20号2000年的时候，布迪去世。 Karena komplikasi. 他有很多复杂的病， Dalam hidupnya selanjutnya istrinya berkata begini, 在绝下去，他的妻子这样说： dalam setiap langkah hidup kami, 在我每个脚步，我的生活中的每个脚步， Tuhan Yesus selalu hadir memimpin dari hari lepas hari. 主耶稣一直陪伴我，一天过一天。 Kami sadar ada kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami hitung. 我们知道有数不清神的恩典， Kami selalu bersyukur karena Tuhan membuatnya indah pada waktunya. 我们感恩每次主会把一切变为美好。 Semasa hidup Budi dia menciptakan satu lagu. 当布迪还在世的时候，他写了一首诗， Lagu ini booming di tahun 2006. 在2006年的时候，这首歌很出名， Menjadi berkat di Indonesia, di Jepang, dan di Inggris. 在印尼、美国、印尼、日本跟英国都受到很多人陪祝福。 Saudara tahu lagunya apa? 你们有没有知道这首诗是什么歌？ Ada yang mau tebak? 有人猜一猜。 Semua baik, sungguh teramat baik. Lanjutin aja apa? Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lagu refrennya ini ditulis oleh Budi. 这个高峰的时候是布迪写的， Dikaruniakan seorang anak yang cacat, 上帝赐给他一个有缺点的孩子， kesehatannya tidak baik, 他自己的健康状况也不好， akhirnya harus meninggal. 但后来他要去世， Usianya masih muda, 他还很年轻， tetapi istrinya masih bisa bersyukur, 但是他的妻子还能够感恩， masih bisa memuji Tuhan, semua itu baik. 还能够赞美主，说一切都是好的， Tuhan tetap baik. 神一直是好的。 Saudara, apa yang kita pikirkan waktu kita ada di dalam kondisi ini? 当我们在那个状况的时候，我们会有如何的想法？ Apakah kita bertanya, pantaskah Tuhan mendapat segala pujian dari saya? 我们可以说神啊，你应该得到我的赞美吗？ Apakah Tuhan layak menerima segala hormat puji 神啊，你还配得到我的一切 dari 赞 anak 美？ Tuhan yang hidupnya banyak kesulitan ini? 在一个很多患难的一个信徒里， Tetapi keluarga ini percaya 但是这个这个家庭的人，他 segala 相信 pujian hanya bagi Tuhan. 一切的赞美都属神的， Meskipun hidupnya seperti ini kondisinya. 就是他生活的状况那个情况。 Saudara, Mazmur 34诗篇34篇 dimulai dengan sebuah ucapan. 是从一句话开始， Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. 我要时时称赞耶和华。 Saudara, tidak semua orang bisa memuji Tuhan pada segala waktu. 弟兄姐妹们，不是每个人都会每时每刻赞美主， Ya. Tetapi pemazmur mengatakan aku memuji Tuhan pada waktu musim baik maupun pada musim buruk yang aku alami. 但是诗人能够说，我会时时好的时候、不好的时候，我会赞美主。 Saudara, sungguh mudah kalau kita ingin bersyukur memuji Tuhan pada kondisi yang baik, lancar dan sehat.
当我们的状况好，在健康顺利的时候，我们很容易赞美主。 Tetapi waktu sakit dan kesusahan marah dan menyalahkan Tuhan. 但是当我们情况不好，我们健康虚假的时候，我 Tetapi 们 aku memuji Tuhan segala waktu. 但是我要赞美，时时刻刻赞美主， Dalam setiap situasi, 无论如何的情况， dalam segala kondisi, 无论如何的状况， sebelum atau sesudah pencobaan, 在试探前还是试探后， waktu hari-hari cerahku 在好的时光， atau hari-hari burukku yang gelap, 在我黑暗的时故， aku memuji Tuhan. 我要赞美神。 Bahkan jika semua ini harus habis juga, 如果这一切都要过去， semua harus diambil Tuhan, 一切都要被神收取， aku akan berkata seperti Ayub berkata, 我会跟耶伯一样这样说： Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. 赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。 Puji-pujian kepada Tuhan tidak berubah dan tetap ada di mulutku sepanjang waktu. 称赞、赞美的句一直会在我的口中， Oleh karena Tuhan, jiwaku bermegah. 因为神，我的灵魂要夸耀。 Aku tidak bermegah atas diriku atau bermegah atas orang lain. 我会为我自己还是为别人夸耀？ Tetapi Tuhanlah alasanku bermegah. 因为神，我有理由要夸耀他。 Saudara, ini adalah kata-kata orang-orang yang menempatkan Tuhan di dalam pusat hidupnya. 这就是把神当作一切人的话。 Dan di sanalah waktu segala sesuatu terjadi, dia mengalami dan menemukan berkat Tuhan di situ. 当他遭遇到无论如何的时候，他会感受到神的恩典。 Ketika kita dalam kesulitan, kita memandang kepada dunia ini, mungkin kita dikecewakan, sudah pasti. 当我们患难的时候，我们看这个世界，我们会失望。 Tetapi memandang kepada Kristus, kepada Tuhan kita, bergantung kepadanya seluruh keselamatan kita, kita tidak akan dipermalukan dan dikecewakan. 但是当我们在患难中仰望神、依靠神，我们信靠他的时候，我们不会蒙羞， Kita akan mendapat kelegaan di dalamnya. 我们会得到释放。 Saudara, jangan kira hidup pemazmur ini sedikit kesulitannya. 你们不要以为这个诗人他的生活，不少的遭遇。 Dari muda, Daud penulis Mazmur ini sudah hidup di luar rumah. 当大卫还年轻，他写四首诗的时候，他已经在外面流浪。 Dia biasa menggembalakan kambing domba dan seringkali sudah menghadapi binatang buas di padang. 他是放羊的，有时候他要遭遇很多的危险。 Ketika dipanggil ke dalam istana, awal-awal sudah juga ingin dibunuh, diancam oleh Saul. 当起初他被遭到皇宫的时候，他也受到扫罗王的威胁。 Saudara, kalau perhatikan judul yang Mazmur ini, 如果我们看这首诗篇的题目， dia dikejar-kejar menjadi buronan. 他是在追押的情况下， Dari satu kota ke satu kota dia lari. 他从一个城市逃离到另外的一个城 Sampai-sampai harus 市， masuk ke kota orang lain musuhnya. 到他要逃去一个敌人的城市， Dari belakang dikejar oleh Saul, 在后面有扫罗王追赶他， tapi dia masuk ke sarang musuhnya. 他没有办法就逃去。 Apa yang bisa dia lakukan? 他能够做什么呢？ Pura-pura gila jadinya. 他装疯， Supaya nggak dikenalin ini Daud. 让别人认不出他是大卫。 Harus berlaku, berlagak seperti orang yang benar-benar gila. 他要装疯，好像一个真正的一个发癫的人。 Tidak gampang dan penuh dengan suasana mencekam, dikejar oleh musuh dan di dalam ketakutan. 不容易，他在遭遇击赶的时候，他很恐惧，他也害怕。 Tetapi di dalam kesesakan dan ketakutannya dia mengalami kebaikan Tuhan yang nyata. 但是在他恐惧、害怕的时候，他遭到神的好处。 Di ayat 5 dia mengatakan, 在第6节我们可以看， Aku mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dia membebaskan aku dari semua ketakutanku. 第4节，我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。
Ayat 7 dia mengatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. 第六节说：“我这困苦人呼求耶和华，更垂听我，救我脱离一切患难。” Ayat 9 ada muncul kalimat kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. 第八节又说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。” Sudah ini ada pengalaman pribadinya akan pengalaman kebaikan Tuhan dalam hidupnya. 这是他个人经验到神是如何的好， Betapa banyak pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. 在他的生活中有无数神的救恩， Dan dia menunjukkan ada pengharapan di dalam kesesakan dan ketakutannya. 所以他能够表现在他寂寞，在他寂寞中，他能够感受到神的释放。 Saudara, kalau kita bicara hidup hari ini, semua orang juga mengalami penderitaan. 如果我们说我们今天的状况，每个人都会受到很大的逼迫， Karena dunia ini memang dunia yang berdosa. 因为我们这个世界是犯罪的世界， Orang benar menderita, orang jahat juga menderita. 义人跟罪人都一样受罪， Tetapi ada perbedaan besar. 但是有很大的区别， Karena ada harapan buat orang-orang yang benar. 因为义人有盼望， Tuhan tidak melewatkan orang-orang benar ini. 神不会理弃义人。 Makanya di ayat yang ke-16-17 dia mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. 第15节、46节，耶和华的眼目看顾义人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。 Tuhan memberikan perlakuan istimewa kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Dia. 神给一个特别的待遇给义人， Orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepadanya. 真正依靠他、信靠他的人。 Tetapi orang jahat itu ditentang oleh Tuhan. 但是恶人被神踢， Ini pengharapan yang pemazmur ingin tawarkan kepada kita yang ada di dalam kondisi yang menderita. 这就是诗人要给我们显现出，在我们患难时候遭遇到神的恩典， Bahwa ada jaminan Tuhan akan menolong orang-orang yang percaya kepadanya. 就是有一个对义人有一个真正的帮助。 Saudara, ada banyak di perikop ini ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan begitu memperhatikan anak-anaknya. 在我们看这些新闻的时候，经文的时候，有很多句告诉我们，神照顾他的义人。 Perhatikan ayat 11. 我们可以看第10章， Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. 我们看第10节，少壮狮子还要绝世任恶，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。 Perhatikan ayat 18, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 我们也看，耶和华救赎他仆人的灵魂，反讨靠他的心不致定罪。 Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 第18章，耶和华靠近伤心的人，拯救灵魂冻后的人。 Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, betul. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. 义人多有苦难是真的，但耶和华救他脱离这一切。 23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. 第22节，耶和华拯救他仆人的灵魂，反讨靠他的必不致定罪。 Kalau sudah perhatikan ada banyak kata Tuhan menyelamatkan, Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan. 我们可以看到很多神的话，神脱离他，救他，脱离他，拯救他， Berulang-ulang dikatakan dan ditekankan. 很多次重复的说， Semua ini adalah kuasa penyelamatan dari Tuhan 这一切都是神的救恩， bagi orang-orang yang percaya kepadanya. 对信靠他的义人， Bagi orang benar ini berlaku. 义人都会超越这些。 Tuhan tidak ragu-ragu untuk menolong mereka yang setia kepadanya. 神不会偏心的救他信靠他的人。
Maka pertanyaan bagi kita adalah apakah kita orang-orang yang setia kepadanya? 值得我们疑问：我们是不是一个真诚有忠心的人？ Ini bukan soal Tuhan tidak bisa menolong atau Tuhan kurang cekatan di dalam melepaskan anak-anaknya. 这不是神不能帮助我们，或者神不当时帮助他的人。 Ini masalahnya adalah apakah kita orang benar di hadapan Tuhan? 问题是我们在神的面前是不是一个义人？ Jikalau iya, maka Tuhan pasti akan menolong. 如果我们是真的一个义人，神会救理我们。 Itu janji Tuhan. 这是神的应允， Itu pengharapan Tuhan bagi kita. 这就是我们对神的盼望。 Saudara, pernahkah kita ada di dalam satu titik kita tidak punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan? 我们是否有一个理由不能够感恩的理由？ Pemasmur melihat ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak penyelamatan dari Tuhan, dan itu alasan untuk memuji Tuhan. 诗人能够看到有很多好处、很多恩典，让他能够向神感恩。 Bahkan di hari-hari, setiap hari-hari bayang maut dia merasakan Tuhan begitu dekat dan menolong dia. 甚至他在追赶危险的时候，他依然能够感到神对他的拯救。 Maka saudara lihat tulisannya, pujian itu lebih banyak daripada kesusahan yang dia ungkapkan. 所以，当我们看诗篇的时候，我们看到更多的是赞美，表示比起怨言。 Saudara, hari ini kalau orang Kristen ditanya, bagaimana kabar kamu hari ini? 如果有一个基督徒，人家问我今天我们的情况如何， Bagaimana hari ini, saudara? 你们今天的情况如何？ Orang biasa jawabnya apa? 你们会怎么样回答？ Baik ya. 我们会回答说好。 Tapi ada orang Kristen yang lain ngajarin bukan cuma baik, 但是有一些基督徒他说不是不好， luar biasa baik. 他会说真的很好。 Sudah pernah dengar orang-orang Kristen kalau ditanya jawabannya seperti itu? 你们是否听过有些基督徒被问的时候，他会这样说？ Sudah waktu kita ditanya dan kita dibilang suruh jawab luar biasa setiap hari, 如果人家问到我们要回答一个真正很好的情况， tidak salah saudara menjawab luar biasa. 我们说特别的好，不错。 Tapi saudara harus juga mengerti waktu berkata luar biasa itu apa artinya. 当我们说特别好的时候，我们要理解这是什么意思。 Jangan cuma meniru, ya luar biasa, ya dia bilang luar biasa, saya juga harus bilang luar biasa. 不要跟着人家说很好、特别好，我们也跟着说很好、特别好。 Ya. Kita harus mengerti bahwa bagaimana setiap hari kita itu betul-betul luar biasa karena ada Tuhan misalnya. 我们至少我们每天感受到特别好的时候，因为我们有神的同在。 Saya ajak kita berpikir begini saudara. 让我们这些一种分享。 Kita jangan berpikir bahwa dunia kita itu semakin baik. 我们不要以为我们的世界越来越好， Dosa itu merajalela di mana-mana. 罪恶遍地都是。 Tanpa kita tahu bahkan. 有时候我们不晓得， Hari-hari hidup kita sebenarnya dipenuhi dengan banyak pencobaan. 我们的生活每天都要超越很多的试探。 Alkitab sudah mengatakan iblis itu seperti singa berkeliling dan ingin menjatuhkan orang-orang benar. 圣经已经告诉我，魔鬼就像到处跑走的狮子， Dia ingin orang-orang benar itu jatuh di dalam dosa dan menderita. 他要一个义人在罪中跌倒。 Iya, dulu ada hamba Tuhan yang berkata kalau kamu tidak banyak dicobai, mungkin kamu bukan anak Tuhan katanya. 甚至有一个传道人说，如果你没有受到试探，有可能你不是神的子 Jadi 女。 iblis tidak berusaha susah-susah untuk mencobai. 所以魔鬼不会很难的来试探你。 Tapi kalau jika kita betul-betul anak Tuhan yang takut Tuhan dan ingin hidup suci, hidup benar setiap hari, itu banyak pencobaan yang menimpa kita. 但是我们作为一个要信靠神、忠心的人，会有很多的试探来试炼我们。 Atau mungkin kemungkinan kedua, 有第二个可能性， kalau kita sebagai anak Tuhan tiap hari kita merasa baik-baik aja, 如果我们作为一个每天都觉得很好的信徒， seharusnya tidak baik, saudara. 特别是在不好的状况中， Karena kita ada di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini. 其实我们是在罪恶中的世界生活。
Tapi jika kita bisa melewati hari demi hari itu baik-baik aja, 如果我们一天过一天都过得很好， kemungkinan keduanya adalah 第二个可能性是， semua yang akan menimpa kita itu dibatasi oleh Tuhan. 有可能全部不好的要领导我们的时候，被神限制了。 Karena Tuhan tahu mungkin kita belum sanggup menerimanya. 因为神知道我们还没有这个能力来应付， Yang kita alami hanya pencobaan-pencobaan biasa. 所以我们所超越的就是一般很简单的试 Karena 探。 anugerah Tuhan menahan itu untuk kita. 因为神的恩典，他把这一切控制了。 Karena Tuhan memagari kita sehingga hanya kerikil kecil yang menimpa kita, bukan batu besar. 因为神在保守我们，所以我们所遭遇的是这个小事的，不是大事。 Maka jika orang yang sungguh-sungguh beriman, dia akan tahu bahwa hidupnya hanya karena anugerah setiap hari. 一个真正信靠忠心的人，他会知道是神在保守他。 Hidup saya bukan kebetulan baik-baik hari ini. 我的生活不是偶尔的好， Tapi karena Tuhan melindungi saya, memagari saya sehingga saya baik-baik aja. 是因为神在保守我，在看顾我，所以我过得好。 Kalau Tuhan melepaskan tangannya 1 detik saja dari dunia ini, 如果神把他的手挪开1分钟， maka kekacauan akan terjadi. 我们会遭遇到很多的混乱。 Apakah kita akan masih berpikir bahwa ini semua berjalan kebetulan dan memang baik-baik, harusnya memang begitu? 我们是否会觉得这是理所当然？我们所感受到的好， Apakah kita tidak berpikir bahwa ada Tuhan yang selama ini menolong saya, memelihara saya? 我们不会晓得吗？这一切由来，自益自由都是由神在保守我们。 Saudara, kalau kita bilang kasus COVID ini saja, 我们说现在新冠肺炎的疫情， beberapa bulan yang lalu kita sangat mencekam, bukan, dengan kondisi kita. 几个月前我们都很害怕、很紧张。 Kita dikelilingi oleh orang-orang yang terpapar virus, baik teman-teman kita maupun keluarga kita. 我们周围都很多被感染到的，我们朋友、我们的家人都感染到， Dan kita bisa melaluinya. 我们可以度过。 Apa kita akan berkata ini ya kebetulan? 我们可以说这只是一个意外， Atau berpikir ya saya kuat kok, imun saya cukup baik, kuat. 有可能我们是说是因为我们身体很健康，我们的抗疫情很好。 Atau berpikir saya sudah divaksin jadi pasti aman. 有些人会以为我已经打了疫苗，所以很安全。 Sudah, saya tidak berani berkata begitu. 我不敢这样说， Saya akan berkata karena anugerah Tuhan. 我会说这是神的恩典， Kita bisa melaluinya sampai hari ini. 我们能够度过那个时候到今天是神的恩典。 Waktu kita berdoa supaya kasus ini cepat reda, 当我们祷告让这些疫情继续快过的时候， dan hari ini sudah menurun jauh sekali. 到今天这些情况已经变好很多了。 Tuhan menolong kita, bukan? 神在帮助我们，不是吗？ Tuhan mendengar doa kita. 神听我们的祷告， Banyak orang benar berseru meminta pertolongan Tuhan. 很多人真正的呼求神。 Kita juga berdoa untuk ekonomi ini menjadi lebih baik. 我们也为我们经济祷告能够变好。 Tuhan juga memberkati, bukan, sampai hari ini. 神不是以旧祝福我们吗？ Ada orang sudah mulai bisa bekerja lagi dengan baik. 有些人已经能够开始好好的工作。 Saya waktu ke Pademangan, saya ngobrol sama satu orang tua dari anak muda yang buka toko. 我去巴德芒安跟一个开店一个少年人的家长谈话。 Dia bilang, ya lumayan lah untuk sekarang ini. 他说现在的情况已经差不多好了。 Dibanding-banding sebelumnya ini sudah sangat lumayan. 比起以前，现在的情况已经好了很多。 Ini menunjukkan ada perubahan baik. 这表示有个好转， Karena kasus juga menurun. 因为疫情现在也很多退步。 Apakah ini terjadi begitu saja secara alami? 这一切是偶然自然的过去的吗？ Mungkin orang yang tidak percaya Tuhan akan berkata ya seperti itu, memang secara alami dia kasusnya berkurang. 可能不信神的人会这样说，这是理所当然的。时间过去，它会过去。 Tapi orang-orang benar tidak akan berkata begitu. 但是一个有信心的人不会这样说， Karena dia percaya ada Tuhan.
因为他相信有神的同在， yang mengendalikan semuanya, 有神在控制这一切 yang，memerintah atas dunia ini. 他掌管这个世界， Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa menimpa orang-orang benar jika Tuhan tidak mengizinkan. 就是没有一个会领导一个信主的人，如果神不允许。 Saudara yang sudah lama rindu beribadah, berdoa supaya ibadah dibuka, dan hari ini sudah dibuka. 可能我们很多都祷告，希望能够来到教会聚会。今天我们可以来聚会了， Jadi mari beribadah lagi bersama-sama. 所以我们就来到我们的教会一同聚会。 Saudara sekalian, kadang-kadang kita menganggap hal-hal semuanya itu sepele, bukan karena anugerah Tuhan. 有时候我们觉得这一切我们能够接受的，这是很简单的，不是神的恩典。 Semuanya itu bisa berjalan baik bukan karena ini semua normal harus berjalan begitu. 一切能够良好的进行，不是因为理所当然。 Tapi bagaimana kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam dunia ini bagi orang-orang percaya, itulah anugerah Tuhan. 这就是神给一个信徒的恩典，让一切能够顺利进行。 Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. 所以让我们真正的向神奉献感恩， Mari puji Tuhan dan sadari itulah pertolongan Tuhan bagi kita sampai hari ini. 让我们赞美主。我们晓得这一切都是神的恩典， Saudara, kita perlu belajar bersyukur. 我们要学习怎么样感恩， Belajar berkata puji Tuhan 我们学习怎么样说赞美主， atau pujian hanya bagi Tuhan. 或者我们说颂赞都是归于我们的主。 Saudara, kalau orang marah ya, marah sama Tuhan, marahnya keras-keras, teriak-teriak, bisa marah kepada Tuhan. 有些人他向神发怒的时候，他会很暴力的在爆发，会骂神。 Tapi kalau mau bersyukur, malu-malu. 但是感恩的时候呢，就是半心意的很 Gak berani bersyukur. 他不敢表现出他的感 Suaranya 恩， juga gak pede berkata puji Tuhan. 他也很没信心，不够自信的说感恩。 Giliran marah tuh keras ya saudara suaranya. 当他向神发怒的时候，他会很大声的骂神； Giliran mau bersyukur, kecil suaranya. 但是感恩的时候，声音是一点点。 Kita tidak terbiasa. 我们没有这样的习惯， Kita terbiasa marah tapi tidak terbiasa puji Tuhan. 我们已经习惯了发怒，没有这个习惯要良好。 Waktu sakit mulai komplain, tapi waktu sehat ya biasa aja, tidak ada puji Tuhannya. 当我们生病的时候，我们会发怨言；但当我们健康的时候，我们没有感恩。 Kesehatan hari ini bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? 我们对我们今天的健康的状况如何的赞美，对向神感恩。 Apakah kita bersyukur puji Tuhan waktu kita bangun hari ini? 当我们起床的时候，我们是不是会赞美主，会感 Bisa 恩？ menghirup udara segar itu. 我们能够呼吸新鲜的空气。 Apakah kita perlu sampai dibawa ke ICU, lihat orang di ICU yang harus bayar untuk oksigennya, yang ngap-ngapan baru kita puji Tuhan? 是不是我们会带到那个拯救所，要吸那个氧气的时候，那时候我们才能感恩。 Sudah hidup kita ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan bagi kita. 我们今天现在如何的生活，是因为神的恩典。 Apakah kita selalu puji Tuhan setiap hari? 我们是否每天都会赞美神， Atau lebih banyak kata makian kepada Tuhan yang muncul? 或者我们会更多埋怨咒骂神， Atau lebih banyak kata puji Tuhan itu muncul? 或者我们会有更多赞美的话赞美主。 Saudara, ada hari Rabu kemarin saya di keluarga ada sebuah insiden kecil ya. 上个周三在我家里发生了一件事情。 Jadi saya ditelepon dari rumah mertua, ini ada sop katanya, banyak masaknya, ambil. 我的岳母打电话告诉我，她说在她家里有很多汤，叫我过去拿。 Dikasih plastik cukup besar, saudara. 有一大包， Gak habis dimakan siang hari. 我在中午的时候没有吃完， Sore pun gak habis. 到下午都还没吃完。 Biasa kami masukin lagi ke kulkas. 有时候我们会把它放到冰箱， Ya besok dihangatan sedikit lagi baru habis biasanya. 明天煮烧了又再吃。 Jadi dulu mami mertua kalau masak memang banyak, terus dibagi-bagi. 因为我的岳母她她烹煮的时候是煮的很多，要分给孩子。 Kali ini bukan dia yang masak karena dia nggak di Indonesia.
bukan mama mertua yang masak. 这次呢不是传道的岳母煮的， Ya, ada asisten rumah tangga yang masak. 是他的保姆煮的。 Jadi sopnya besok pagi saya keluarkan biasa. Ini bukan pertama kali itu sop itu baru dihangatkan ya. Ini kali ini saya panasin, saya kasih anak saya makan. 跟通常一样，他的汤我会每天再煮烧来，这次我也是煮烧来给孩子吃。 Begitu dia cicipi, dia komen ke saya, kok asem ya 当他 kuahnya? 吃的时候，他告诉传道，他说有一点酸。 Mungkin saya nggak terlalu memperhatikan komennya dan dia mungkin juga berpikir ini mungkin karena tangan orang lain yang masak jadi rasanya agak beda. 我也没有去注意他，可能孩子也知道这不是他外婆煮的，所以味道不一样。 Selesai dia makan sarapan waktu mau belajar, saya mau habiskan sisanya itu. 当他吃了这餐饭，他学习的时候，传道接下去全都吃完它。 Saya ambil 1 sendok, 我拿了一勺， saya makan. 我吃了。 Saya langsung bereaksi muntahin itu ke wastafel. 我当时就把吃下的把它吐出来， Karena ini basi. 因为已经臭了。 Waduh, saya pikir ini anak udah makan banyak, di dalam perut sudah semua masuk ke situ. 我很紧张，我以为孩子吃了很多， Apa yang bisa saya lakukan? 我能够做什么？ Punya saya masih di mulut, saya bisa keluarkan. 我还在口中的，我能够把它吐出来。 Ini sudah banyak kuah masuk di dalam 但是 perutnya. 这些已经进到他的肚子里。 Gimana kalau dia sakit setelah beberapa jam itu pencernaannya terganggu atau keracunan makanan? 如果在几个小时后，他的消化不良、中吐怎么样？ Saudara, saya hanya bisa berharap, Betul, kita doa yuk, kamu makan makanan ini basi loh. 我真的会仰抗着，我就说，哎，的，我们一起祷告，因为你已经吃了臭的菜。 Di tengah-tengah belajar saya suruh berhenti sebentar. 当他在学习的时候，我叫他停下来祷告， Saya ajak dia berdoa. 我跟他一起祷告， Saya ajak dia minta pertolongan Tuhan. 我叫他如何的呼救神。 Ini tidak baik-baik, saudara. 这不是好。 Jadi waktu sudah berdoa, saya tunggu sampai siang. 祷告了，我一直等到中午。 Puji Tuhan, saudara, dia tidak ada reaksi apa-apa. 感谢主，他没有什么样的不好的 Sampai 反 sore 应。 saya tunggu lagi, saya amati. 我一直注意他，到下午 Dia tidak bereaksi, dia sehat-sehat, segar-segar saja. 他还是很健康，没有什么不良的表现。 Sampai besok pagi saya lihat lagi, 到明天早上我也注意他， dia baik-baik saja. 他还是很好。 Wah, saya menyadari ini juga anugerah Tuhan buat dia. 我晓得这是神的保守。 Kalau kita pernah punya pengalaman itu, kita anggap mungkin ya nanti juga baik-baik aja kok. 如果我们觉得很简单，可能我们想，哎，没事的，这是会过去的，都会很好。 Saya harus berdoa, minta pertolongan Tuhan dan dia menjawab saya. 我要祷告呼神，他应允我，答应我。 Sudah barangkali dalam setiap hidup kita hari-hari ada hal-hal kecil yang terjadi tapi kita tidak sadar Tuhan menolong kita tapi kita anggap itu berlalu begitu saja. 我们在我们日常的生活，很多时候神已经帮助我们、保守我们，但是我们觉得这些都是我们理所当然 Padahal 接受 ada 的。 begitu banyak alasan kita untuk puji Tuhan setiap hari. 其实我们有很多理由值得我们要向神献上感 Pemazmur 恩。 mengatakan muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. 诗人说：“你们和我当称耶和华为大， Mari kita memasyurkan nama Tuhan. 一同高举他的名。” Sudahkah kita hari ini puji Tuhan? 我们今天是否赞美神了？ Saya ngajak kita coba memuji Tuhan hari ini. 我要约我们大家一起来，我们赞美我们的神。 Saudara mau ikut saya? Waktu saya bilang puji Tuhan, saudara mau ikut? 传道会说赞美神，你们要跟着说。 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, waktu ngomong puji Tuhan, saudara coba bayangkan satu hal saja, saudara bisa bersyukur di detik ini atau di hari di pagi ini, oke? 当我们说赞 Jangan 美 tidak 主， tahu alasan mengucap syukur, tapi pikir ada satu alasan saya bisa bersyukur sama Tuhan. 当我们赞美主的时候，我们也要想起有一个理由值得我献上感恩。 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang di rumah boleh ikut ya. 在家里的也可以。 Sudah ada sesuatu di pikiran kita? 我们的头脑有想到一件事。 Sudah sekali lagi ya, kalau marah sama Tuhan bisa keras suara, tapi puji Tuhan kecil suaranya.
记得当我们向神发怒的时候，我们很大声；但是感恩的时候很小声。 Jadi kalau marah segenap hati kira-kira ya. 当我们发怒的时候，会全心的发出来。 Tapi puji Tuhan itu dari nadanya, dari antusiasnya mungkin belum sepenuh hati misalnya. 但是我们感恩的时候，从我们的表现，我们的声音还没有听到。 Puji Tuhan. Puji Tuhan。 Saudara kalau yang nggak berani ngomong boleh nyanyi juga ya. 如果不敢说出来，你们可以唱诗。 Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mau ikut sama-sama? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ada seorang penafsir berkata begini. 有一个解释家这样说： Pujian yang meninggikan suaranya dalam kesendirian itu baik. 我们在一个人独自的时候，能够高声唱的时候是好。 Tetapi jauh lebih indah ketika didengar di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. 但是我们高声唱的时候，在会众的时候会更好， Ini seperti sebuah konser besar yang indah katanya. 像一个很大的诗歌在唱，是很美完美。 Jadi bersyukur bersama-sama. Pemazmur mengajak kita. 所以诗人让我们一起高举他的名。 Mari kita belajar merespon segala kebaikan Tuhan itu dengan pujian, saudara. 让我们学习怎么样来表达我们的感恩，用诗歌。 Dan juga merespon ketika kita menderita juga dengan pujian kepada Tuhan. 我们也学习，当我们患难的时候，我们也学习用诗歌来赞美神， Biar ini boleh kita pegang menjadi prinsip dalam hidup kita. 让这些能够成为我们的一个原则，我们生活上的原则。 Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. 让我们作为一个惧怕神的人， Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. 我们作为一个顺服神的话的人， Orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. 一个要学习神的话的人， Orang-orang yang setia. 一个忠心的人。 Janji Tuhan dia pasti menolong kita. 神运用他一定会帮助我们。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。